Hadis yang ke-35 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la bai'i ba'dakum ala bai'i ba'din wa la bai'i ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalath marrat bihasbi imri'in min asy-syarri an yahqira akhahu muslim kullu muslima 'ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu rawahu Muslim. Hadis yang ke-35 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling menipu, janganlah saling membenci, janganlah saling membelakangi, dan janganlah sebagian kalian menjual satu ke atas berjualan sebagian yang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh yang menzaliminya, tidak boleh mengacaukannya, tidak boleh berbohong kepadanya, dan tidak boleh meremehkannya, merendahkannya. Takwa itu ada di sini, dan beliau menunjukkan keadaannya 3 kali. Cukuplah seseorang dikatakan buruk, jahat, jika dia menghina, merendahkan saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram menumpahkan darahnya, haram mengambil hartanya tanpa hak, dan mengganggu harta dirinya, kehormatannya. Diriwayatkan oleh Muslim. Baik. Yang pertama, la tahasadu, jangan berhasad dengki. Hasad ini dia benci yakrah an yafuqahu ahad. Dia benci ada orang yang lebih tinggi daripada dia. Itu hasad. Hasad ada perbezaan kedudukan dia. Satu, kadang-kadang dia benci dalam keadaan dia nak izalatul haq, dihilangkan hak orang lain. Dia tak kisah dia tak dapat pun tak apa, tapi orang tu pandai daripada dia, biar bagi orang tu bodoh daripada dia. Yang kedua, hasad juga bererti kadang-kadang dia nak memiliki hak orang lain. Kalau orang tu kaya, dia nak dia dapat hak tu, itu hasad. Ini 2 jenis hasad. Ada juga hasad yang perasaan dia benci kepada apa yang orang tu ada, tapi dia sekadar benci saja. Jadi ada 3 kedudukan. 2 yang pertama itu adalah hasad yang haram. Haram kita hasad dalam keadaan kita suka benda tu ditarik daripada dia, ataupun kita suka nikmat tu sampai kepada kita. Itu 2 haram. Benda dia tu kita suka sampai kepada kita, tak boleh. Tetapi kalau kita tak senang dengan kekayaan dia, kita tak minta kekayaan dia dikurangkan, ataupun kita pun tak nak ambil kekayaan dia, cuma kita rasa tak tenteram jiwa kita, kita tak buat apa-apa, ini penyakit jiwa. Tak berdosa, tapi penyakit jiwa. Bila kita mula buat tindakan, kita berdosa. Jadi hasad ini Nabi SAW sebut, la hasad illa fil itsnain. Tidak ada hasad melainkan 2. Rajulun atahullahul mal, lelaki yang Allah bagi harta, dia infakkan harta itu di jalan Allah. Dan rajulun atahullahu hikmah, Allah bagi hikmah, dia hukum dengan hikmah. Maksudnya apa? Ini 2 benda, bukan kita boleh harap benda tu hilang daripada dia. Ini 2 benda yang kita boleh berlumba. Kita boleh macam mana dia boleh dapat benda ni, kita boleh nak dapat macam dia. Kalau orang kaya, kita tak boleh hasad. Tapi kalau dia kaya, dia infak, hasad kita pada infak dia dengan harta. Dan hasad itu tidak merugikan dia. Kalau kita harap, alangkah baiknya kalau aku yang infak, bukan dia, dia tak rugi apa-apa pun. Begitu juga ahli ilmu yang mengajar ilmu. Ahli ilmu, kita tak boleh hasad dengan dia. Kita tak boleh fikir, kalau aku dapat ilmu ni bukan dia kan bagus. Tak boleh. Tetapi kita boleh memikirkan, alangkah baiknya kalau bukan dia yang duk mengajar ni, aku yang duk mengajar. Itu tak apa. Itu tidak merugikan dia. Jadi tidak ada hasad Nabi sebut melainkan dalam 2 benda. Baik, peringkat yang keempat, Ar-Razi menyebutkan benda ni. Ada benda yang kita tak hasad, kita tak nak pun ditarik daripada dia, tapi kita nak nikmat sama macam dia. Itu boleh ke tak?
Kita nampak orang tu kaya, kita nak nikmat, kita nak jadi kaya macam dia. Ini bukan hasad. Boleh ke tak agak-agak? Di sini ulama khilaf. Kata Ar-Razi, bagi orang yang menenung dalil Al-Quran, dia akan mendapati bahawa itu juga sikap yang tidak baik. Ini tak berdosa lah. Dia bukan nak harap nikmat dia tu ditarik ke, bukan dia nak harap nikmat tu berpindah kepada dia, tak. Bukan itu. Dia cuma nak sama macam orang tu. Ar-Razi kata sikap ini juga tidak baik. Sebab manusia, dia berdoa kepada Allah minta kebaikan, tapi dia tak boleh minta sebagaimana ada pada orang lain. Orang tu ada 3 biji kereta, kita pun doa, ya Allah, bagilah kat aku 3 biji kereta macam kau bagi kat dia. Ar-Razi kata itu tak baik. Orang tu ada bini lawa, kita tak menikah lagi. Contoh, kita doa, ya Allah, alangkah baiknya kalau aku dapat bini lawa sama macam dia dapat. Kita dah menikah dah, kawan kita menikah 2, bini dia tak marah. Kita berdoa, ya Allah, alangkah baiknya kalau bini aku sama macam bini dia, tak marah. Ini semua, kata Ar-Razi, dia sikap yang tidak baik. Sebab apabila kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, bagilah kepada kami kebaikan di dunia. Kita jangan ajar Tuhan kebaikan itu macam mana. Dan kita juga dalam masa yang sama, jangan melihat kebaikan itu contoh tertentu. Boleh jadi harta tu pada dia berbakti pada agama. Harta tu sampai kepada kita, kita hancur. Bahagian kita Allah bagi. Yang penting kita doa minta kepada Allah. Jadi itu yang disebutkan oleh Ar-Razi. Jangan ikat kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Jangan jadikan orang tu sebagai idola yang kita nak jadi macam dia. Sebab semua orang ada jalan masing-masing. Apabila kita ikat diri kita dengan orang, kesan dia adalah kita tak boleh pergi lebih jauh daripada dia. Kita terbatas. Kita duk nampak orang tu dalam suasana kita, kita nampak dia ni ada rumah, ada kereta, dia kaya. Kita pun minta, ya Allah, jadikanlah aku kaya macam dia, ada rumah, ada kereta. Tapi kita tak tahu, boleh jadi Allah nak bagi kita lebih daripada tu. Jadi jangan ikat kehidupan kita dengan manusia. Cukuplah kita berdoa apa yang kita nak. Ya Allah, bagilah kepada aku rezeki, warzuqni, bagi rezeki kat aku. Ya Allah, bagilah aku jadi kaya. Allahumma inni as'alukal ghina. Ya Allah, bagi aku kaya. Allahumma inni as'alukal khairal umuri kulliha. Bagi aku semua benda baik. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Bagi aku syurga dan amalan dan perkataan yang bawa aku ke syurga. Doa-doa kita semua begini. Nak kenderaan, ya Allah, permudahkan urusan hidup aku. Ya Allah, permudahkan urusan hidup aku. Nak makanan, ya Allah, bagilah aku dapat nikmat makanan dan kenderaan. Begitu sahaja memadai. Aku teringin, daripada kecil teringin nak pakai MERS. Ya Allah, bagi kat aku MERS. Bolehlah, tapi yang terbaik jangan ikat doa kita. Minta secara umum. Kok Allah tak bagi MERS, Allah bagi lebih besar daripada MERS. Allah bagi Rolls Royce, kalau mana tahu kan, kita pun tak tahu. Ketua menteri nak jual murah-murah, kita beli, kita tak tahu. Jadi doa kita jangan diikat. Mintalah apa yang kita nak minta, tapi jangan ikat dengan kehidupan orang lain. Yang kedua, wala tanajashu. Tanajush ini maksud dia, apabila orang dia pergi, kita kalau jual beli ni ada apa orang kata, melelong kan, bagi naik harga. Nak jual kereta, seorang kata aku nak beli 5,000, seorang lagi kata aku nak beli 6,000, seorang lagi kata aku nak beli 7,000. 7,000, tak ada siapa nak lawan, juallah dekat dia dengan harga 7,000. Itu boleh. Tapi tanajush maksud dia, orang ni dia tak mau beli pun, cumanya dia nak memudaratkan orang lain. Jadi nak bagi harga tu jadi tinggi. Si fulan ni dia mai tak ada niat nak beli, cuma orang tu kata 10,000, dia up sikit 11,000. Sampai orang tu kata 15,000, dia pun setuju. Itu tanajush yang Nabi tak bagi, berdosa. Sebab menzalimi orang lain. Sama seperti kata Nabi, la bai'a ala bai'i akhikum. Jangan beli di atas belian saudara kamu. Dan juga jangan bertunang di atas tunangan orang lain. Ini semua tak boleh sebab menjaga masyarakat. Okey, tanajush ada dua. Satu, orang awam yang buat, dia berdosa. Yang kedua, kalau penjual tu buat sendiri, dia sendiri upah orang bagi naik harga, dia telah melakukan dosa besar. Sebahagian ulama katakan jual beli dia tak sah. Cuma Imam Syafi'i kata sah lah. Kalau dia sendiri yang buat naikkan harga, itu kezaliman.
Sama juga kalau penjual ni dia ada janji kat dia tu, aku nak jual dekat kau harga sekian. Kita datang, kita tanya dia, kau nak jual kat dia, betul, berapa dia nak bayar? 5,000. Dia kata nak jual, ya, aku nak bayar kau 6,000. Itu juga tak boleh. Bertunang juga sama. Seorang lelaki dia pergi Minang, perempuan tu, tiba-tiba datang lelaki yang lebih kaya nak masuk Minang. Bapak dia pergi kahwinkan dengan lelaki kaya. Dia kata kat lelaki seorang ni, lain kalilah cari anak orang lain. Itu tak boleh. La khitbata ala khitbati akhikum. Tidak ada khitbah di atas khitbah saudara kamu. Melainkan dia dah putus tunang atas sebab lain, lepas tu cari orang lain, tak apa. Ulama khilaf. Sebahagian ulama kata dia tak boleh kahwin dengan cara itu, tidak sah. Majoriti ulama katakan perkahwinan itu sah tapi berdosa. Jadi ini semua dalam bab menjaga masyarakat. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah saling memulaukan. Nabi SAW sebut, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim memulaukan saudaranya lebih daripada 3 hari. Kalau mereka bergaduh, yang paling baik adalah yang awal-awal memulakan salam. Itu paling baik. Jadi jangan pulaukan orang lain. Disebut la bai' ba'dukum ala bai'i ba'din wal wakunu ibadallah ikhwanan. Muslim tidak menzalimi muslim, tidak memperlekehkan dia, tidak mendustakan dia, tidak menghina dia. At-taqwa di dalam hati. Dan kita dah baca tentang keharaman mengambil darah, maruah dan juga harta benda muslim yang lain. Hadis seterusnya. Hadis ke-36. Okey, dekat ni nak habis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabil dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullah fi man 'indahu wa man abta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Rawahu Muslim bihadzal lafz. Hadis yang ke-26, 36. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa menghilangkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitannya di dunia, Allah akan hilangkan kesulitannya dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa membantu memudahkan orang yang kesusahan, Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong seseorang selama orang tersebut menolong saudaranya. Dan barang siapa meniti sebuah jalan dengan menuntut ilmu padanya, Allah akan memudahkannya menuju jalan menuju surga. Dan tidaklah sekelompok yang duduk di salah satu rumah Allah di masjid, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya sama mereka, malaikat akan turun pada mereka sakinah dan ketenangan. Rahmat Allah akan meliputi mereka. Para malaikat akan menaungi mereka dan Allah akan menyebutkan nama mereka kepada makhluk, para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang amalnya lambat, sungguh kemuliaan nasabnya tidak akan dapat mempercepatnya. Diriwayatkan oleh Muslim dengan lafaz seperti ini. Tuan-tuan, hadis ini kita kena, kalau kita boleh bayangkan apa yang berlaku di hari akhirat. Allah akan beri fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang menerima kitab dengan tangan kanan, mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Orang yang menerima kitab daripada belakangnya, mereka akan dalam keadaan susah. Dulu mereka senang di dunia. Ayat-ayat ni semua menceritakan tentang akhirat. Dunia ada kaitan dengan akhirat. Kaitannya apa? Apa yang kita buat di dunia ini memberi kesan. Itu kita faham. Antara yang disebut dalam hadis ini,
Siapa yang menutup aib saudaranya, satara musliman satarahullah, Allah akan tutup aib kita. Kita kena bayangkan di akhirat, bukan lidah kita yang bercakap, sebab lidah kita boleh menipu. Kalaulah Allah buka aib kita, kita semua ada aib. Kalau Allah buka, orang mungkin tak nak kawan kita, orang tak nak tahu. Setiap kita ada benda yang alhamdulillah Allah sembunyikan. Kita tahu, diri kita tahu, orang lain tak tahu. Orang duk anggap dia ni baik lah, dia ni ustaz lah, dia ni penceramah lah, apalah. Tapi orang tak tahu apa berlaku di belakang. Semua kita begitu. Allah telah menutup aib kita di dunia ini. Tetapi di akhirat, bermasalahnya dia bukan dengan kawalan kita. Sebab yang bercakap bukan lidah kita, yang bercakap tangan kita, yang bersaksi adalah kaki kita. Jadi pada ketika itu kita tak tahu kaki kita nak bersaksi apa. Boleh jadi kaki kita akan bersaksi di hadapan Allah. Kita pergi ke tempat-tempat di dunia, kalau orang tahu, orang maki kita. Orang kata, apa ni, belajar je agama, kau pergi ke tempat ni. Tangan kita akan bercakap benda yang kita malu orang tahu. Boleh jadi di akhirat, bila tangan kita cakap, tangan, orang akan kata, apa ni, tangan ni duk nampak macam baik, tapi rupanya kau buat benda ni. Kita tak tahu. Kalau aib kita dibuka di akhirat, subhanallah, malu kita. Kita banyak aib, kita banyak kekurangan. Ada dua benda yang penting untuk menutup aib kita. Satu, kita dah baca dalam hadis yang lepas, jangan dedahkan kesalahan kita kepada orang lain. Itu untuk tutup aib kita. Kita tutup atas diri kita, Allah tutup ke atas kita. Lau satarahu Allahu alaihi in satara ala nafsihi, kata Umar. Kalau dia tutup kesalahan dia, Allah tutup kesalahan dia. Kita sendiri jangan buka aib. Kadang-kadang ada dosa yang kita nak bangga dengan kawan-kawan kita, kita cerita, kau tahu tak aku buat ni, aku buat ni. Jangan. Kita buka kesalahan kita, esok di akhirat mungkin Allah buka. Dan yang kedua, dalam hadis ini Allah sebut, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah, atau satarahullahu fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang menutup aib orang lain, Allah tutup aib dia di dunia dan akhirat. Tuan-tuan, ini cukup penting. Selagi mana kita tahu aib orang, kita kenal kelemahan orang, jiran kita, kawan baik kita, kita masuk bilik kawan kita, tiba-tiba ternampak kawan kita buat benda yang tak berapa elok, kita tutup. Apa kita dapat? Satu aib orang kita tutup, satu aib kita Allah tutup. Ini balasan di dunia dan akhirat. Jadi adil dan saksama. Kita duk buka aib orang, Allah buka aib kita. Kita duk cerita pasal kekurangan orang lain, keluarga orang pecah belah, dia ni tak bagi nafkah kat anak dia, kita jaga. Nanti akan sampai benda tu dekat kita. Jadi untuk menyelamatkan diri kita di akhirat, kita tutup aib orang. Mungkin kadang-kadang kita rasa tak tenteram, tak ada benda nak cerita dengan kawan-kawan kita, sebab kita suka cerita. Tak apa, cerita benda-benda lain. Aib pastikan tertutup. Rahsia pastikan kita tutup. Ini benda cukup penting. Kalau orang cerita kepada kita satu benda rahsia, orang cerita kelemahan dia, saya ingat sahabat-sahabat kita, saya yakin yang kita ni semua orang nampak macam orang beragama. Jadi kadang-kadang orang mesej kita, orang cerita masalah rumah tangga dia, kita jangan cerita kat orang lain. Kita jangan cerita. Sebenarnya buat contoh umum tak apalah. Jangan cerita si fulan ni sebenarnya ini yang dia buat, ini yang dia buat. Kita tutup. Untuk kita dia selesai. Aib-aib manusia kita cuba sedaya upaya. Kadang-kadang kita terlepas juga bila kita bersembang. Tapi kita cuba sedaya upaya untuk, kalau benda tu orang lain tak tahu, kita seorang je tahu. Kekalkanlah kita seorang sahaja tahu, itu telah memadai. Kebaikan orang kita boleh cerita, keburukan kita tutup, balasannya Allah akan tutup keburukan kita. Dan Nabi SAW sebut, wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak adalah kaum yang membaca kitabullah, mereka membaca dan belajar, melainkan Allah turunkan ketenangan. Bagaimana membaca Al-Quran? Ibn Rajab menceritakan banyak cara. Di Syam ada orang baca 10 ayat, lepas itu seorang lagi sambung 10 ayat, seorang lagi sambung 10 ayat, boleh. Ada seorang mengajar, orang lain ikut dia, ya tadarasun. Yang pertama baca zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ramai-ramai ikut zalikal kitab, boleh juga. Ramai-ramai nak baca serentak pun ikut dalil ni boleh. Cuma Imam Malik tak bagi. Dalam mazhab Maliki, Imam Malik apabila dikhabarkan orang melakukan perbuatan itu di Syam, kata Imam Malik, ini kami tak pernah tahu, sahabat Nabi tak buat. Jadi
Kritikan Imam Malik. Yang paling baik bagaimana? Ya tadarasun, belajar Al-Quran, seorang baca, orang lain tadabbur. Itu lebih baik. Sebab itu Nabi SAW pesan kepada Abdullah bin Mas'ud, baca kepada aku Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud kata, aqra'u alaika wa alaika yunzal? Takkanlah aku nak baca kepada engkau sedangkan Quran turun kepada engkau. Nabi kata, aku suka dengar orang lain bacakan Al-Quran. Jadi itu boleh. Kita duduk ramai-ramai, seorang baca, yang lain dengar. Seorang lagi sambung, yang lain dengar. Jadi semua orang boleh bertadabbur. Ataupun seorang guru mengajar, orang lain belajar Al-Quran. Kita baca hadis malam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kadang-kadang kita anggap benda ni kecil. Alah, mengajar budak-budak kecil mengaji itu benda biasa je. Lebih baik mengajar benda lain. Tak, ada fadilat dia. Itu ilmu yang paling baik kita boleh ajar ke orang. Tapi kadang-kadang itulah kesempatan tak ada dan sebagainya. Kita tak perlu jadi pandai bahasa Arab, tak perlu jadi ustaz, siapa-siapa aja. Kita boleh ajar budak-budak kecil, anak-anak jiran membaca Al-Quran. Allah turunkan ketenangan di situ. Kalau ada masa lapang, insya-Allah, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita. Hadis seterusnya. Hadis ke-37. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allah azza wa jalla kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 10 hasanat ila 700 dhifin ila ad'afin katsirah wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha 'indahu hasanah kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'ah wahidah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihihima bihadhihi al-huruf. Hadis ke-37. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan yang beliau riwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala berkata, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menulis menetapkan kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah menjelaskan hal tersebut, maka barang siapa bertekad untuk melakukan kebaikan namun ia belum melaksanakannya, Allah tulis baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan jika ia bertekad untuk melakukan kebaikan hingga yakni akhirnya mengamalkannya, Allah tulis baginya 10 kebaikan hingga 700 kali kebaikan, hingga berlipat-lipat ganda yang sangat banyak. Dan jika ia bertekad untuk melakukan keburukan yakni maksiat namun ia tidak melaksanakannya, Allah tulis baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan jika ia bertekad untuk melakukan keburukan hingga yakni akhirnya mengamalkannya, Allah tulis baginya satu keburukan saja. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih, mereka berdua yang seperti ini. Tuan-tuan, hadis ini adalah hadis, antara sebahagian ulama kata hadis yang paling besar dalam menceritakan rahmat Allah. Kalau kita tengok satu persatu perkataan hadis ni, rahmat Allah dalam hadis ni cukup besar. Kalau kita nak khauf dan raja, hadis ni telah memadai untuk menjadikan kita berharap kepada Allah. Tapi kita kesempitan masa tak boleh nak syarah panjang. Cuma kita ambil sedikit. Ham di sini maksudnya azam. Bukan sekadar khawatir. Khawatir ni sekadar gangguan minda ataupun sekadar gambaran minda. Kita bawa kereta, kita gambar, kalau aku pergi belajar dekat Ustaz Madinah, dekat Madinah je Ustaz, kita kan bagus kita gambar. Itu tak. Itu khawatir. Tapi ham di sini maksudnya azam. Aku rasa aku nak sambung belajar kat tempat ni, nak belajar agama bersungguh-sungguh. Itu dia. Tapi dalam hadis ni kita baca Nabi sebut man hamma bihasanatin, sesiapa yang dia dah berazam nak buat satu kebaikan, falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanah kamilah, tapi dia tak buat, Allah tulis baginya satu kebaikan. Kita tidur malam, kita fikir aku nak bangun tahajud lah hari ni, aku nak bangun awal solat tahajud. Kita tak terbangun, kita tertidur terus. Kita dapat satu pahala macam tahajud. Kita dah ada duit dalam poket. Aku dah ada ni, memang nak pergi masjid, nak letak dalam tabung masjid. Kita bawa. Kita berusaha sungguh. Memang kita ada ingat fikiran nak buat begitu. Kita pergi hari itu tabung masjid tak ada. Kita dapat satu pahala.
sekadar berazam melakukan kebaikan telah mendapat pahala. Kita fikir-fikir kat rumah mungkin ada banyak makanan, jadi nak bagi kat jiran sebelah, mungkin nak ambil nak bagi kat jiran sebelah. Balik-balik makanan tu tak ada, kita tak jadi buat, kita dapat pahala. Jadi memikirkan ataupun berazam untuk melakukan kebaikan telah cukup untuk dapat pahala. Itu pertama. Yang kedua, melakukan kebaikan. Orang yang buat kebaikan digandakan di antara 10 hingga 700 kali ganda. Berdasarkan amalan yang kita buat. Ada tak yang lebih 700? Sebahagian ulama kata puasa lebih. Sebab puasa bila Nabi sebut, Nabi kata saum illa saum fa innahu baini wa baina 'abdi. Kerana puasa di antara Allah dan hamba-Nya. Boleh jadi Allah bagi lebih daripada itu. Jadi kalau kita buat kebaikan, kualiti ibadat itu menentukan pahala. Boleh jadi kita solat biasa, kita dapat 10 kali ganda. Kita solat dengan khusyuk, boleh sampai 700 kali ganda apabila kita melakukan kebaikan. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanah kamilah. Kalau dia nak buat jahat tapi dia tak buat, Allah tulis hasanah kamilah. Ini kalau dia tinggal kerana Allah. Maksudnya dia dah plan dah nak buat jahat, dia dah rancang dah, aku balik ni aku rasa nak main judi lah. Dia tak cukup duit, tak ada jalan keluar dah, banyak sangat tekanan. Ini usaha terakhir, aku nak pergi beli kad Toto. Dia pergi berhenti depan kedai Toto, lalu dia fikir, takutlah kalau Allah azab, lalu dia berhenti. Dia dapat satu kebaikan, kebaikan penuh dia dapat sebab dia tinggalkan. Saya ada sahabat seorang dulu, dia ni bukan sahabat yang baik, dia bukan sahabat yang biasa-biasa lah awalnya. Ramai kawan-kawan perempuan dan sebagainya. Dia bagi tahu sekali tu, saya suruh dia baca Sahih Muslim untuk kenal sunnah. Dia bagi tahu sekali tu, dia memang rasa nak berzina. Tapi bila dekat nak berzina, dia baca hadis Muslim yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Nabi sebut, kalau kamu buat azal ni bila bersama dengan isteri tapi dia tak memasukkan air mani dia ke dalam isteri, di luar, itu azal. Dibenarkan dalam syarak. Jabir kata, kunna na'zil wal Quran yanzil. Kami buat azal dan Al-Quran turun. Ada hadis dalam bab itu yang Nabi sebut, kalau Allah nak bagi rezeki, kamu buat azal pun dapat rezeki juga. Jadi sahabat saya ni dia kata, memang fikir nak berzina dah, boleh pakai kondom dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi tiba-tiba dia teringat hadis yang Nabi SAW kata, kalau Allah nak bagi rezeki, kalau katakan mengandung, kamu buat apa pun akan mengandung juga. Jadi sebab dia takutkan itu, dia pun tak jadi berzina. Hasanah kamilah. Dia dah fikir nak buat dosa, tapi kerana takutkan Allah, dia tinggalkan dosa itu. Itu dapat kebaikan. Tapi kalau dia fikir nak buat dosa, dia dah ada plan yang lengkap untuk buat dosa, cuma dia tak buat dosa tu, bukan kerana Allah, kerana dia dilarang, itu dia tak dapat pahala lah. Dia dah nak buat dosa, fikir memang nak berzina, nak pergi jumpa siapa-siapa dekat KL nak berzina, lambat sikit bas terlepas, itu dia tak dapat kebaikan lah. Sebab dia tinggalkan zina tu bukan sebab dia tak mahu berzina, bas terlepas, tak boleh buat apa lah. Dia chatting, janji dengan perempuan tu nak jumpa kat mana kan, nak berzina, contoh. Dia pun pergi ke tempat tu, tunggu-tunggu, rupanya perempuan tu tipu. Itu tak dapat pahala lah, sebab dia tinggalkan sebab kena tipu. Tapi kalau tinggalkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia dapat pahala. Bagaimana kalau orang dia fikir je tapi dia tak buat? Dia fikir macam-macam. Orang bujang terutamanya kan, dia fikir macam-macam, dia nak buat tu, dia nak buat ni. Semua orang pernah bujang. Dia fikir macam-macam dia nak buat. Orang kata beza orang bujang dengan orang berkahwin. Orang berkahwin hidup dia tenang, orang bujang hidup dia tak tenteram. Dia fikir macam-macam. Tekanan perasaan, ramai yang tak kahwin. Tekanan perasaan tu banyak. Nak tidur pun sama juga. Orang kata beza lah. Kalau orang yang dah berkahwin, dia tidur senang, dia letak kepala dia lena, selesai. Apa lagi dia nak? Isteri kalau ada, anak kalau ada, selesai masalah. Tapi orang bujang sebelum tidur dia fikir macam-macam. Dia fikirlah dia nak wanita paling cantik di dunia lah, apalah, macam-macam fikiran dia. Apa hukum kalau kita ada banyak khawatir, banyak gambaran-gambaran? Ada orang dia nak tidur malam, dia fikir, alangkah baiknya kalau aku ni jadi kuat macam Schwarzenegger, boleh pukul orang. Dia fikir, dia tak ada niat nak pukul orang pun, tapi itu yang dia fikir. Dia fikir
alangkah baiknya kalau aku buat tu, buat ni. Segala macam dosa dia duk fikir. Dia plan. Tapi dia tak buat. Ada hadis Nabi SAW sebut. Ini hadis yang riwayat Al-Bukhari, dan rahmat Allah cukup besar kepada kita. Di mana Nabi sebut, innallaha tajawaza li ummati amma hadathat bihi anfusuha ma lam tatakallam bihi aw ta'mal. Allah Subhanahu wa taala berlebih kurang dengan apa yang hamba dia duk cakap dalam jiwa dia, selagi mana dia tak buat dan tak cakap. Ini rahmat Allah yang cukup besar. Kalaulah Allah nak hukum kita kerana apa yang kita fikir, banyak dosa kita, kan? Kalau bukan sekarang pun dulu, kalau bukan dulu pun dulu-dulu, kita macam-macam kita plan. Plan yang halal, plan yang haram, semua bercampur aduk. Tetapi tajawuz daripada Allah. Allah berlebih kurang dengan kamu. Selagi mana kamu tak cakap, kamu tak buat. Sama juga dengan hadis la taghdab yang kita baca dulu. Kita memang marah betul kat orang ni, kita pergi depan dia, kita simpan, kita tak cakap. Dalam hati kita fikir macam-macam, oh macam nak lempang je dia ni, tapi kita tak lempang. Allah berlebih kurang dengan kita. Sebab itu apabila turun ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkumullah. Kalau kamu bagi tahu ke orang ataupun kamu sembunyikan apa ada dalam jiwa kamu, Allah akan kira. Para sahabat bila dengar ayat ni mereka jadi risau. Mereka jadi risau. Lalu wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuha yuhasibkum bihillah fayaghfir liman yasha wa yu'adzib man yasha. Allah ampunkan siapa Allah nak, Allah azab siapa yang Allah nak. Para sahabat bila dengar, mereka jadi risau. Banyak benda yang kita duk simpan ni orang tak tahu. Lalu mereka tanya Nabi, adakah Allah akan hukum kami dengan benda-benda yang kami simpan, orang lain tak tahu, kami tak buat apa-apa pun? Lalu Allah turunkan ayat, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Ya Allah, janganlah bebankan kami dengan benda yang kami tak mampu. Antara yang kami tak mampu ni lah khawatir otak kami yang kadang-kadang dia datang dan dia pergi. Jadi atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Cuma kalau kita banyak sangat fikir buat dosa, dia mengotorkan minda kita, dia mengotorkan jiwa kita. Elakkan daripada fikir banyak buat dosa, sebab jiwa bila jadi kotor, kebaikan susah nak masuk. Tetapi kalau setakat fikir, dia tak buat apa-apa, sebagaimana kata Imam Syafi'i, itu tidak dikira telah melakukan dosa. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, wa in hamma biha fa'amilaha katabahallah sayyi'ah wahidah. Dia plan-plan dan dia buat dosa itu, Allah tulis sebagai satu dosa. Hadis yang seterusnya. الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. Rawahul Bukhari. Hadis yang ke-38. Mana hadis tak jumpa kan? Okey, hadis yang ke-38. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala berkata, barang siapa yang mengadakan permusuhan terhadap waliku, sungguh aku telah menyatakan berperang dengannya. Dan tidak ada sesuatu pun yang dijadikan oleh hamba-Ku untuk bertakarrub mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai dari hal-hal yang telah aku wajibkan ke atasnya. Dan hamba-Ku senantiasa bertakarrub kepadaku dengan nawafil, ibadah-ibadah yang sunnah, hingga akhirnya aku pun mencintainya. Maka jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya, penglihatannya yang ia melihat dengannya, tangannya yang ia berusaha dengannya, dan kakinya yang ia berjalan dengannya. Dan jika ia meminta kepadaku, nescaya aku berikan dia.
Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, nescaya aku akan lindungi dia. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, hadis ini adalah hadis yang paling utama di dalam menyebutkan kelebihan wali-wali Allah. Jadi, memusuhi wali Allah diumpamakan seperti memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadat yang paling disukai oleh Allah adalah apa yang Allah wajibkan. Jadi, itu paling utama. Selepas itu kita tambah dengan yang sunat. Kalau orang buat ibadat sunat, dia tinggalkan yang wajib, tak ada nilai. Dia buat segala macam solat sunat, tapi dia tinggal puasa, tak ada nilai. Jadi, yang diwajibkan itu adalah ibadat yang paling utama. Hamba Allah, dia ada dua peringkat. Hamba Allah yang beriman ni dua peringkat. Satu, yang paling tinggi. Was-sabiqunal awwaluna minal muqarrabin. Orang-orang yang berada di atas, iaitu mereka sentiasa buat ibadat wajib dan berterusan melakukan ibadat sunat. Sehinggalah Allah suka kepada dia, lalu dia mendengar, dia melihat, dia melakukan segala sesuatu dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendengar melainkan yang Allah suruh. Dia tidak melihat melainkan yang Allah izinkan. Dia tidak bergerak melainkan ke jalan yang Allah redai. Ini peringkat tertinggi. Bawah sikit, wa ashabul yamin. Orang-orang yang kanan. Mereka buat banyak ibadat, kadang-kadang mereka terlepas buat dosa, mereka tertinggal benda-benda yang sunat dan sebagainya. Ini ashabul yamin. Khalatu amalan salihan. Mereka mencampurkan amalan yang baik dan amalan lain. Ada amalan baik dan ada amalan buruk sikit. Mudah-mudahan Allah ampunkan mereka dan jadikan mereka ahli syurga. Ini yang kedua. Tapi syarat dia apa? Benda wajib mesti buat semua. Selain daripada itu adalah ahli-ahli yang kiri. Mereka mensyirikkan Allah ataupun mereka tidak melakukan amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-39. Tuan-tuan, sebelum tu kita disunatkan berdoa minta cinta Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, aku doa supaya aku cinta kepada Engkau dan juga cinta kepada orang yang cinta kepada Engkau. Kena sentiasa minta. Allahumma inni as'aluka an taj'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi. Ya Allah, jadikanlah aku cinta kepada Engkau lebih kepada aku cinta kepada diri aku sendiri. Ini kita kena minta. Minta supaya kita cintakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis seterusnya ke-39. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Hadithun hasan rawahu Ibn Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Hadis yang ke-39. Dari Ibu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memaafkan umatku dengan sebab kekeliruan, kelupaan dan apa-apa yang dipaksakan terhadap mereka. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan lain-lain. Allah sebut dalam Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami terlupa ataupun kami tersilap. Jadi Allah mengampunkan orang yang tersilap ataupun terlupa. Khata' maksudnya dia nak satu benda, fayusadifu fi'luhu ghaira ma qasadah. Lalu natijahnya lain daripada yang dia nak. Itu khata'. Lupa pula, zakiran li syai' fayansahu 'inda al-fi'l. Dia duk ingat satu benda, tapi bila dia nak buat dia terlupa. Ini dua benda yang Allah maafkan. Contoh khata'. Dia duk ingat ini kiblat, tapi rupanya ni bukan kiblat, kiblat sebelah sana. Itu khata'. Habis waktu solat, orang bagi tahu dia, oh, ini salah. Allah ampunkan dia. Kalau dalam waktu solat, sebahagian ulama kata dia ulang solat sekali lagi. Hakim bincang-bincang tengok dua orang ni. Hakim nak bagi harta kepada yang paling layak. Hang sebenarnya curi harta dia. Hakim bagi dekat dia. Tiba-tiba hakim tu tersilap, khata'. Matlamat dia betul, dia nak bagi kepada yang paling layak, tapi dia tersilap. Itu khata'. Allah ampunkan. Mujtahid, dia baca-baca ayat Quran, dia keluarkan hukum. Sebenarnya hukum sebenarnya lain, tapi dia tersilap. Itu khata'. Allah ampunkan manusia bila dia tersilap.
Tapi tersilap kalau nak ijtihad kena dengan ilmu lah, bukan tersilap suka hati. Jadi itu berkaitan dengan kesalahan. Yang kedua, lupa. Lupa maksudnya dia ingat, tapi masa tertentu dia lupa. Dia tahu dia kena solat, tetapi tiba hujung waktu tu dia terlupa nak solat sampai habis waktu. Bangun tengah malam baru teringat, lah maghrib tadi terlupa. Allah ampunkan dia. Bagi orang yang terlupa ataupun khata, tersilap. Jadi ini dua benda yang Allah maafkan kita, rahmat Allah ke atas umat ini. Dan yang ketiga, benda-benda yang kita dipaksa. Orang dipaksa untuk syirik. Kalau dia tak syirik, dia disembelih, dia boleh syirik. Tetapi yang terbaik adalah mempertahankan imannya, keyakinannya. Dia diseksa kalau dia tak ikut. Yang terbaik adalah mempertahankan imannya. Kalau dia terpaksa, dia buat tak apa. Guru saya dulu, Dr. Bayanuni, dia sebut cerita Imam Ahmad. Saya tak pasti, tak pernah jumpa dalam buku, tapi dia cerita zaman Imam Ahmad, apabila Khalifah Mu'tazilah memaksa orang untuk kata Quran tu makhluk, ramai imam-imam besar mengaku Quran tu makhluk, tapi mereka pakai trik. Mereka kata inna Taurat wal Zabur wal Injil wal Quran hadhihi makhluqatillah. Mereka kata sesungguhnya Taurat, Zabur, Injil, Quran, ini semua makhluk Allah. Mereka buat begitu. Orang datang jumpa imam-imam ni, orang tanya, macam mana kau boleh kata makhluk? Imam-imam ni kata, tak, kami tak kata makhluk. Kami kata Quran, Taurat, Injil, Quran, Taurat, Zabur, Injil. Itu lain cerita. Tapi yang makhluk ni 4 jari ni. Jadi mereka kata yang makhluk sebenarnya bukan Quran, Taurat, Zabur, Injil. 4 makhluk ni jari ni sebenarnya. Mereka guna trik. Tetapi Imam Ahmad, dia tetap bertahan. Dia tak kata Quran tu makhluk sampai sudah. Imam Ahmad tetap bertahan, Quran adalah kalamullah. Dia bukan makhluk. Jadi sebab itu nama Imam Ahmad disebut melebihi nama orang-orang lain kerana ketegasan dia. Sampai Imam Bukhari masuk pun orang tanya soalan yang sama untuk test. Siapa saja bagi jawapan tak sama dengan Ahmad, orang tu dihentam terus. Jadi Imam Ahmad dinamakan Imam Ahli Sunnah, sebab dia bersungguh-sungguh mempertahankan akidah Ahli Sunnah apabila berlawan dengan Mu'tazilah. Tetapi kalau orang tu dipaksa, dia tak sanggup dan sebagainya, dia bolehlah meninggalkan illa an tattaqu minhum tuqah. Melainkan kalau dia takut dia diapa-apakan dalam keadaan itu, dia boleh buat benda-benda yang haram. Orang tahan dia, orang paksa dia makan juga babi. Kalau tak makan kami bunuh engkau. Dia pun makanlah babi. Terpaksa. Tapi ada had. Engkau mesti bunuh dia. Kalau engkau tak bunuh dia, kami bunuh engkau. Dalam kes tu dia tak boleh bunuh. Sebab nyawa sama nilai dengan nyawa. Dia tak boleh kerana menyelamatkan nyawa dia, dia pergi bunuh orang tu. Di mahkamah boleh ambil tindakan ke atas dia. Tetapi kalau dia sendiri tak ada pilihan lain, sama ada dia bunuh ataupun dia terbunuh, mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Cuma mahkamah boleh hukum dia. Sebab nyawa tak boleh digunakan sebagai justifikasi untuk mengambil nyawa lain. Jadi itu berkaitan dengan orang-orang yang terpaksa. Hadis yang ke-40. Mana ada? Oh, pendek tu tak nampak. An Ibn Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil wa kana Ibn Umar yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautika rawahu al-Bukhari. Hadis yang ke-40. Dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata sallallahu alaihi wasallam menarik budak kepada bersabda, "Janganlah kamu dunia ini seolah-olah kamu orang asing, orang yang terwanti dan menyeberang jalan." Dari Ibnu Umar berkata, "Jika kamu berada di waktu sore hari, maka jagalah kamu tunaikan pekerjaan sore hari sampai pagi hari. Dan jika kamu berada di waktu pagi hari, maka janganlah kamu tunda yakni pekerjaan pagi hari sampai sore hari.
Pergunakanlah waktu sehatmu yang dengan baik sebelum datang waktu sakitmu, dan gunakanlah masa hidupmu dengan baik sebelum datang matimu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Okey, gharib maksudnya orang asing. Jadi orang asing cirinya jiwanya tidak terikat dengan tempat itu. Gharib artinya dia dilempar di satu tempat, dia bukan nak duduk situ pun. Dia asing. Dia bukan berasal dari situ, dia tak nak duduk situ. Itu maksud gharib. Abir sabil maksudnya dia singgah. Singgah maksudnya dia buat satu, dia ada bekalan untuk sementara. Jadi jadilah di dunia ini sebagai orang asing ataupun orang yang singgah. Orang asing maksudnya aku tak mau apa-apa di sini sebab bukan tempat aku. Aku datang, nanti aku balik. Aku berseorangan. Singgah artinya cukuplah bekalan untuk aku hidup. Aku nak hidup 60 tahun, bekalan aku untuk itu memadai. Lepas tu aku akan tinggalkan tempat ni. Bukan orang asing, bukan singgah, artinya orang yang nak menetap di atas muka bumi. Orang itu sifatnya istikthar. Dia memperbanyak-banyakkan di atas muka bumi ini sehingga tak habis. Sentiasa menambah apa yang ada di atas muka bumi. Boleh tak sentiasa menambah harta? Boleh. Tetapi Nabi ajar ini dalam bab adab. Merawat jiwa, menenangkan jiwa untuk jadikan kita sentiasa istiqamah. Rasalah seperti kita ini abirus sabil, sekadar melintas di dunia, ataupun gharib, orang yang pelik di atas dunia. Dan tuan-tuan, satu benda yang penting disebutkan dalam hadis ni, wa khudh min sihatika limaradika. Ambillah bahagian sihat untuk sakit. Nanti sakit tak boleh buat ibadat banyak. Jadi masa sihat itu bersungguhlah untuk buat ibadat. Jadi masa kita sakit itu kita tak menyesal. Ambillah masa kita tengah ada keperluan, ada masa lapang untuk buat benda-benda yang nanti kita sekurang-kurangnya kita tahu dulu aku pernah buat. Jangan sampai nanti bila kita dah tua atau kita dah sakit, kita menyesal. Dulu masa kuat aku tak buat apa pun. Jadi khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Ambillah bahagian hidup itu untuk manfaat selepas mati. Hadis yang ke-41. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Hadithun sahih rawainahu fi kitab Al-Hujjah bi isnad sahih. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh kitab Al-Hujjah dan isnad yang sahih. Kitab Hujjah ini adalah Al-Hujjah ala tariki suluk at-tariq al-mahajjah oleh Al-Maqdisi. Satu kitab hadis yang tidaklah masyhur, tetapi hadis ni diriwayatkan dalam kitab itu. Sanadnya adalah sebagaimana yang disebut oleh An-Nawawi, dia adalah sahih. Cuma Ibn Rajab Al-Hambali mengkritik sanad hadis ini. Tidaklah kamu beriman melainkan nafsu kamu mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan hawa dia ada dua maksud. Kadang-kadang hawa bererti hawa nafsu yang buruk sahaja. La tattabi'ul hawa, jangan mengikut nafsu. Itu maksudnya buruk. Kadang-kadang perkataan hawa bermaksud segala syahwat yang baik dan yang buruk. Jadi dalam konteks ini, hawa bererti syahwat yang baik dan yang buruk. Maksudnya pastikan syahwat kamu mengikut ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Kan Allah sebut dalam Quran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah, sehingga habis ayat. Allah hiaskan kepada kamu syahwat, suka perempuan, suka anak-anak, suka barang perhiasan, suka kenderaan berlari laju. Ini semua kamu suka. Suka rumah dan sebagainya, semua kamu suka. Jadikan hawa itu ikut syariat. Suka perempuan tak apa, dapatkan perempuan yang halal. Suka anak-anak tak apa, dapatkan anak-anak yang halal. Suka kenderaan tak apa, jangan cari kenderaan dengan cara riba dan curi dan semua benda-benda yang haram. Jadi hawa ini ikut syariat. Kata Nabi SAW, seseorang kamu tidaklah sempurna iman dia melainkan nafsunya itu terikat dengan syariat, iaitu halal dan haram. Hadis yang terakhir, yang ke-42.
An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali ya ibna Adam law balaghat dhunubuka 'anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka ya ibna Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataaya ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Hadis yang ke-42. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama kamu terus berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, akan aku ampuni semua yang ada pada dirimu dosa-dosamu, dan aku tidak peduli, wahai anak Adam, jika dosa-dosamu mencapai setinggi langit. Kemudian kamu memohon ampunan kepadaku, nescaya aku ampuni dirimu. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika kamu mendatangiku dengan membawa kesalahan atau dosa sebenarnya, lalu kamu bertemu denganku dalam keadaan tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan diriku dengan suatu apapun, nescaya aku akan membawa ampunan untukmu. Ayat itu diriwayatkan oleh Ibnu Jarir Muhammad Hasan Bukhari. Hadis yang ke-42 ini hadis menceritakan tentang keampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah kata Allah akan ampunkan kita, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Aku akan ampunkan kamu dan aku tak kisah. Banyak mana dosa kamu sekalipun, kamu minta ampun, Allah akan ampunkan kamu. Kita dah sebut semalam, taubat dan istighfar. Mungkin kita rasa tak bersedia nak taubat, kita rasa kita tak boleh nak tinggal dosa, tapi jangan sekali-kali berhenti daripada minta ampun. Sentiasa kena minta ampun. Sama ada dosa yang kita masih buat, kita terus nak buat, ataupun dosa yang kita rasa kita dah berhenti, sentiasa beristighfar. Sama ada istighfar itu umum ataupun istighfar itu khusus, kena sentiasa beristighfar, minta ampun. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku yang telah lalu, dosa-dosaku yang akan datang, dosa-dosaku yang tersembunyi, dosa-dosaku yang aku buat secara nyata, dosa-dosa aku yang engkau tahu, aku pun tak tahu. Ampunkan semua sekali. Ya Allah, sesungguhnya engkau lah yang awal, engkau lah yang penghujung, tidak mengampunkan dosa melainkan engkau. Banyak istighfar begini kita kena baca. Dalam solat Nabi ajar kita baca doa minta ampun. Di luar solat kita minta ampun. Antara doa yang sahabat riwayatkan, doa tadi Nabi ajar kepada Abu Bakar untuk doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zalman kabira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku banyak buat dosa dan tidaklah mengampunkan dosa melainkan engkau. Ampunkanlah aku dan rahmatilah aku. Jadi doa-doa begini kita kena sentiasa baca. Sama ada kita rasa kita masih lagi tak boleh tinggal dosa tu, ataupun kita rasa kita dah tinggal dosa tu, yang penting kita kena sentiasa minta ampun. Kerana berdasarkan yang disebut oleh Nabi SAW, kalau kita datang kepada Allah dengan penuh, bumi ini dipenuhi dengan dosa, tak ada benda baik kita buat, la tusyrik bi syai'an, tapi kita tak pernah syirik kepada Allah, maka Allah kata la ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku akan datang kepada kamu dengan sepenuh muka bumi ini keampunan. Jadi sentiasalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang ke-42 yang terakhir disebutkan oleh Imam Nawawi. Ibn Rajab dia ada tambah lagi beberapa hadis. Saya ingat kita mungkin berhenti setakat ni sahaja dahulu. Biasa kita simbolik bila baca kitab ni, di hujung tu kita baca penutup oleh penulis sajalah apa yang ditulis di hujung ni.
Dan selepas menyebutkan 42 hadis ni, kata Ibn Rajab Al-Hambali, fahadha akhiru ma dzakarahu Syekh rahimahullahu taala min al-ahadits fi hadzal kitab. Ini adalah yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, iaitu An-Nawawi, daripada hadis-hadis kitab ini. Wa nahnu bi'aunillah wa masyiatihi nadhkuru tatimmatal 50 hadithan min al-ahadithil jami'ati li anwa'il ulumi wal adabi wal hikam al-maw'ud biha fi awwalil kitab. Dan kami dengan pertolongan Allah dan dengan kehendak Allah, kami akan menyebut dan menyempurnakan 50 hadis yang mengandungi bab-bab ilmu, adab dan juga hukum sebagaimana yang telah dijanjikan di awal kitab. Wallahul muwaffiqu lis-shawab wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa ilaihil ma'ab. Sesungguhnya Allah yang memberi taufik kepada kebenaran. Cukuplah Allah sebagai sebaik-baik pengganti dan hanya kepada Allah kita kembali. Jadi para sahabat sekalian, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah merahmati Imam Nawawi rahimahullah yang telah menghimpunkan hadis ini, dan juga Allah merahmati Ibn Rajab Al-Hambali yang telah mensyarahkan hadis ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan ini sebahagian daripada amalan baik mereka berdua yang kita ambil manfaat pada hari ini, dan Allah ampunkan mereka, permudahkan urusan mereka, masukkan mereka ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kita orang yang meneruskan perjuangan mereka berdua dalam menyampaikan hadis. Dan yang lebih penting, ini adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam Allah ke atas Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dijadikan di kalangan orang yang menerima syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang paling penting untuk kita di akhirat kelak, yang nak selamatkan kita daripada neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sesiapa yang apabila dia dengar azan, dia balas ucapan muazzin. Kemudian selepas muazzin habis azan, dia minta wasilah untuk aku. Doa yang kita selalu baca kan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah, sehingga habis tu kita baca doa tu. Nabi kata halat lahu syafa'ati. Kalau dia buat begitu, halallah baginya syafaatku. Kata Nabi, ada maqam mahmud. Maqam mahmud ini hanya untuk seorang Nabi sahaja. Satu orang dia boleh masuk. Aku berharap supaya aku jadi orang tu. Jadi kita doa, mudah-mudahan selepas azan kita selalu doa supaya Allah memberikan maqam mahmud ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berhenti setakat ni. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada para sahabat yang sudi hadir dan sudi dengar, walaupun panjang lah kan, letih, kita pun penat. Mudah-mudahan Allah rahmatilah urusan kita. Dan kalau ada salah kasar bahasa dan sebagainya, tersilap kata sepanjang, saya ingat 12 jam kot keseluruhannya kan, 2, 4, 6, 8 10 jam lah lebih kurang. 10 jam saya bercakap ni, banyak bercakap, lagilah banyak salah. Jadi kalau ada salah bahasa dan sebagainya, harap dimaafkan. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Bang Wan ada apa-apa?